وأصحابه وإخوانه ووراثه وأحبابه وأتباعه وعلينا معهم. والحمد لله على نعمة الأخوة في الله والمحبة من أجله. والحمد لله الذي أذن لنا بذكره وجمعنا مع أحبابه وخواصه من عباده. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan akan segala kebaikan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghimpunkan kita dalam satu pertemuan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan memadalah itulah sebesar-besar nikmat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita Al-Quran. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghimpunkan kita bersama dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarganya. Selawat dan salam juga buat para sahabatnya, para pewaris-pewarisnya, dan selawat dan salam juga dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat ukhuwah Islamiyah. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat itu tertimputnya kita pada malam ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas perhimpunan dan pertemuan hanya kerana kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana kita didudukkan bersama dengan para pewaris, para solihin yang pada malam ini bersama-sama dengan kita. Allahumma salli afdala salawatik وسلم أتم تسليماتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد بن عبد الله عبدك ورسولك النبي الأمي الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله مفتاح خزائنك. اللهم افتح لنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا حسا ومعنى ظاهرا وباطنا دينا ودنيا من أبواب الخيرات والبركات التي تكرم بها قلوب أوليائك والصالحين من عبادك. Dan selawat sebaik-baik selawat buat junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesempurna salam kita hadiahkan kepada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu al-fatih lima ughliq, iaitu pembuka bagi segala yang kunci. Dan baginda Nabi itu penutup akan sekalian yang sebelum-sebelum daripadanya. Dan selawat dan salam buat junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kunci bagi segala yang tertutup. Dan mudah-mudahan dengan keberkatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dibukakan segala simpulan-simpulan, segala keresahan yang dihadapi oleh kita, semuanya dibukakan dengan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبعد الإذن من صاحب هذا المجلس المبارك شيخنا الحبيب الشيخ علي وشيخنا الحبيب الشيخ عبد الرؤوف حفظهما الله تعالى، وبعد الإذن كذلك ممن حضر من أهل الله والصالحين من عباده من رجال الغيب وعالم الشهادة. Dan setelah daripada izin daripada sahibul fadilah Sayyidul Syekh Ali dan begitu juga Sayyidi Syekh Abdul Rauf, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan memelihara umurnya. Dan begitu juga selepas izin daripada orang-orang saleh, para hadirat yang hadir pada malam ini, termasuklah selepas izin daripada Rijalul Ghaib yang mungkin bersama dengan kita pada malam ini. Dan setelah izin daripada semuanya, maka saya akan mulakan bicara saya. يقول بعض العارفين بالله رضوان الله عليهم أجمعين إن الله سبحانه وتعالى عجل شيئين من نعيم أهل الجنة في الجنة إلى هذه الحياة الدنيا. شيئين
الشيء الأول مجالس الذكر، والشيء الثاني النظر في وجوه المؤمنين والأولياء والصالحين، لأن الله تعالى قال تعرف في وجوههم نضرة النعيم. Sesungguhnya berkata para arifin, maka bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah memperdahulukan ataupun mempercepatkan dua nikmat yang sepatutnya berada di syurga akan tetapi dipercepatkan bagi ahli dunia. Nikmat yang pertama itu adalah nikmat majlis zikir, dan nikmat yang kedua itu nikmat melihat wajah orang-orang mukmin, kerana firman Allah Taala dalam Al-Quran dengan mafhumnya mengatakan pada wajah orang mukmin itu nazrah, ada satu pandangan yang nikmat. ففي هذه الحياة الدنيا التي نعيشها توجد رياض من رياض الجنة، ومنها حلق الذكر. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حلق الذكر. وهذا يعني أن من كان من أهل حلق الذكر فهو مبشر أنه من أهل الجنة. Sesungguhnya di atas muka bumi ini ada daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala yang telah diletakkan di atas bumi ini. Bagaimana disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah." Apabila kalian berjalan pada taman-taman syurga, maka singgahlah ia. Maka para sahabat bertanya, apakah itu taman syurga? Maka dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaqatul zikir. Maka dengan ini memberi maksud, barang siapa yang menghadirkan diri dalam halaqatul zikir, maka dia sedang mendapat kabar gembira yang mana dia merupakan orang-orang yang telah dicatatkan sebagai ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. ومن المبشرين بالجنة من المؤمنين من أهل الذكر كذلك يوجد مبشرون من أهل العلم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فكما أن أهل الذكر مبشرون بالجنة، كذلك من سلك طريق العلم الذي جاءنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan selain daripada mereka-mereka yang hadir ataupun duduk dalam halaqah zikir yang dikhabarkan dengan khabaran berita syurga, maka begitu juga ada satu lagi khabaran yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang bersama dengannya dia juga mendapat busyra, iaitu mendapat khabar gembira, dihitung sebagai orang yang akan masuk ke dalam syurga, sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan pada jalan itu dengan tujuan menuntut ilmu, maka dipermudahkan ia untuk berjalan ke syurganya Allah Ta'ala. Maka khabar gembira yang kedua yang dijaminkan syurga oleh Allah Ta'ala, yang pertama itu halaqatul zikir ataupun ahli zikir, adapun yang kedua itu adalah ahlul ilmi ataupun disebut sebagai ulama. ومن أعظم رياض الجنة في الأرض الروضة التي ضمت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد قال في الحديث: نعم، قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والمسجد كله روضة من رياض الجنة، والمساجد كلها في الأرض من رياض الجنة، وأعظم روضة في الأرض وفي السماء المكان الذي ضم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. فأشرف الأمكنة المكان الذي هو فيه، كذلك في المقابل أشرف الأزمنة الزمان الذي ولد فيه والزمان الذي كان فيه، صلوات ربي وتسليماته عليه.
Dan seagung-agung raudhah ataupun seagung-agung taman syurga Allah yang berada di atas muka bumi ini adalah apa yang padanya itu janji baginda Nabi dan apa yang padanya itu datang ataupun berada baginda Nabi padanya. Sebagaimana baginda Nabi menyatakan dalam hadis, antara ma baina minbari wa baiti, di antara mimbarku dan rumahku adalah raudhatun min riyadil jannah. Maka ketahuilah inilah seagung-agung taman syurga Allah yang berada di atas muka bumi ini. Dan begitu juga seagung-agung tempat, sebaik-baik tempat yang mengatasi segala tempat di dunia dan di langit adalah yang padanya itu pernah berada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tempatnya tersebut. Dan begitu juga sebaik-baik waktu, begitu juga sebaik-baik masa. Maka sebaik-baik masa tidak mampu mengatasi kemuliaan masa ataupun waktu ataupun zaman yang padanya lahir junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mampu mengatasi kemuliaan masa yang pada masa itu wujud ataupun pada zaman itu wujudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. ومن رياض الجنة كذلك قبور المؤمنين وقبور الصالحين وقبور الأولياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فقبور المؤمنين وقبور الصالحين والأولياء مهابط الرحمات، وتنزل عليها ملائكة الله في الليل وفي النهار بأرزاقهم من الجنة. وقد قال العلماء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمرنا فيه إذا مررنا بقبور الظالمين وقبور الكافرين أن نسرع خشية أن يصيبنا ما أصابهم. قال العلماء في مفهوم المخالفة: إذا كنا نسرع عند قبور الظالمين والكافرين فإننا في المقابل نتباطأ ونجلس عند قبور الصالحين ليصيبنا ما أصابهم من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله، لأن الله لا يجعل المسلمين كالمجرمين لا في حياتهم ولا بعد موتهم. Dan di antara taman syurga Allah Ta'ala yang berada di atas muka bumi ini adalah kubur-kuburnya para mukminin. Hal ini berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kubur itu adalah raudhah min riyadil jannah, sama ada kubur seseorang itu adalah taman daripada taman syurga ataupun khufratun min khufarin niran, iaitu lubang daripada lubang nerakanya Allah Ta'ala. Oleh yang demikian, kubur orang mukmin merupakan raudhah ataupun merupakan taman syurga Allah yang berada di atas muka bumi ini. Bahkan ada satu riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila kita melalui ataupun melusuri kubur-kubur orang zalim, kubur-kubur mereka yang diazab oleh Allah, maka baginda Nabi menuntut kita agar mempercepatkan, tidak berlengah-lengah berada di kuburan tersebut, kerana pada kuburan tersebut terdapat azab, terdapat murka daripada Allah Ta'ala. Maka mafhum mukhalafah, apa yang kita boleh faham di sebaliknya. Begitu juga apabila kita lalu daripada kubur orang-orang yang beriman, maka hendaklah kita memperlahankan langkah kita, hendaklah kita berhenti pada kubur-kubur orang yang beriman, kerana ingin mendapatkan rahmat yang sedang diturunkan oleh Allah kepada kubur kaum-kaum mukmin. Dan sekiranya baginda Nabi mengatakan, percepatkan langkah ketika melalui tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah, kubur-kubur golongan mujrimin, mereka yang dimurkai oleh Allah, maka kita dituntut untuk memperlahankan langkah, untuk memberikan sedikit ruang ketika melalui kubur-kubur orang mukmin, kerana padanya itu tempat turunnya rahmat, dan kubur orang mukmin ini tempat ditarik padanya itu akan rahmat Allah Ta'ala kepadanya. فهذا المجلس المبارك الذي أكرمنا الله وإياكم به هو من مجالس أهل الجنة في الأرض، تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل على أهله السكينة ويذكرهم الله في من عنده. في الجنة يوجد التزاور، أهل الجنة يتزاورون، يزور بعضهم بعضا. في الجنة
يلتقي أهل الجنة بالنبيين عليهم الصلاة والسلام، يلتقون بالأولياء والصالحين، ويذكر بعضهم مع بعض ربنا سبحانه وتعالى، ويتذاكرون ما كان منهم في الحياة الدنيا. يقول أحدهم لأخيه: أتذكر متى غفر الله لنا؟ عندما اجتمعنا في مكان كذا وذكرنا الله ودعوناه فاستجاب الله لنا فغفر لنا. يتذاكرون ما كان منهم في الحياة الدنيا. وأهل الجنة في الجنة توجد لهم مجالس الغناء ومجالس الأناشيد والمدائح، مثل هذا الذي سمعناه قبل قليل من السادة المنشدين، أنشدوا هذا الإنشاد الذي هيج الأرواح ووجه القلوب إلى الله سبحانه وتعالى. أهل الجنة في الجنة يوجد من ينشد لهم من الحور العين ومن الولدان، ويوجد من ينشد لهم من المنشدين على اختلاف مراتبهم، فهو من جملة نعيم أهل الجنة في الجنة في الدنيا والآخرة. Dan maka ketahuilah sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, apa yang sedang kita lalui dan kita hadir ini merupakan taman daripada taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sedang kita lakukan ini merupakan amalan ahli syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana sesungguhnya di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ada aktiviti yang dilakukan oleh ahli syurga, iaitu tazawaru. Mereka saling ziarah menziarahi. Mereka akan menziarahi para anbiya, mereka akan menziarahi para awliya, mereka akan menziarahi sesama mereka. Ini adalah amalan yang ada di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebahagian daripada ahli syurga, mereka akan berbual, mereka akan mengingatkan apa yang telah mereka lalui di dunia yang lalu. Sebagai contoh, sebahagian daripada mereka bertanya, adakah kalian ingat bilakah masa Allah mengampunkan kita di dunia lalu, dengannya kita dimasukkan ke dalam syurga? Maka ketahuilah majlis ilmu ataupun apa yang sedang kita lalui ini adalah asbab untuk kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah apa yang kita kerjakan di dunia ini, yang sedang kita lakukan, maka ianya wujud di syurganya Allah Ta'ala. Ahli syurga, mereka juga ada majlis ghina, mereka ada majlis madaih, mereka ada majlis yang padanya dibacakan qasidah, dibacakan nasyid-nasyid, memuji Allah, memujinya Rasul. Mereka juga ada para munsyidin yang terdiri daripada hurun ain, wildan, sebagaimana para munsyidin kita, para ulama kita pada hari ini menasyidkan kepada kita, membacakan kasidah-kasidah kepada kita. Begitu juga perihal mereka yang berada di syurga, mereka juga akan ada majlis seperti mana yang kita lakukan pada hari ini. Maka ketahuilah majlis yang kita hadir ini umpama sama seperti majlis yang berada di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, dunia dan akhirat, kerana dimasukkan ke dalam syurganya Allah Ta'ala. وإن الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم أمرنا من جملة الأوامر الإلهية في القرآن بثلاثة أشياء. أمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك دليلا على محبته، فقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أولا الاتباع، ثم أمرنا بالمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما يوجد اتباع بلا محبة، أما لا توجد محبة من غير اتباع. لذلك قال في نص قرآني آخر ربنا عز وجل: قل إن كنتم، قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، 8 أشياء، إن كانت هذه 8 أو واحدا منها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره
والله لا يهدي القوم الفاسقين. سماهم فاسقين. من أحب واحد من 8 أو بعضها أو كلها أكثر من حبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهو فاسق. ما الذي يخلصنا من الفسق؟ أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا مما سواهما. والحب له أسبابه وله وسائله، وهو الذي يثمر المحبة في الإنسان. الأمر الثالث هو التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. إذا 3 أشياء: الاتباع، المحبة، التعظيم. في العلم، في مسلك العلم، إذا إنسان درس في كليات الشريعة في المعاهد يأخذ المعرفة والعلم، ولكن عندما يصحب أهل الله ويسلك في طريق أهل الله يأخذ أدب العلم ويأخذ المحبة ويأخذ الذوق ويأخذ التعظيم لله سبحانه وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأمور الضرورية لكل مسلم في زماننا الذي نعيش فيه، كما هو في كل زمان وفي كل مكان. إذا أردت أن تصل إلى الاتباع الصحيح وأردت أن تصل إلى المحبة وإلى التعظيم، لا بد أن تجمع بين مسلك العلم ومسلك التصوف بالتأدب على أيدي الشيوخ. قال في الرسالة القشيرية: من لم يأخذ أدبه عن المتأدبين أفسد من اتبعه. نعم. Jadi di antara awamir ataupun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam Al-Qur'an, banyak perintah Allah yang berada di dalam Al-Qur'an. Antara yang ada di dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh, yang pertama itu ittiba'ur rasul, iaitu mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena firman Allah taala menyatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka katakanlah, kalau benar kalau benar kamu mencintai Allah, maka hendaklah kamu mengikut aku, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. 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 Dikata Bismillah. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Dikata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah engkau qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka kalau kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan memberikan kasihnya kepada kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Maka jalan yang pertama atau perintah yang pertama Allah Ta'ala nyatakan adalah mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua itu, perintah Allah yang dituntut ke atas kita itu adalah mahabbatur rasul, mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ittiba'ur rasul dalilul mahabbah, mengikut baginda Nabi itu merupakan dalil, bukti kepada cintanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang yang mengikut tetapi tidak mencintai. Tetapi rata-rata orang yang mencintai, maka mereka itu akan mengikut apa yang ditunjuk oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dengan mafhum yang lebih kurang, dengan mengatakan sekiranya kamu melebihkan atau meletakkan sesuatu mengatasi, sama ada meletakkan bapa-bapa kamu, iaitu keturunan-keturunan kamu, anak-anak kamu, tempat tinggal kamu, harta-harta kamu, dan beberapa perkara yang lain, kalau kamu utamakannya melebihi Allah dan Rasul, maka ketika itu kamu tergolong daripada golongan orang yang fasik. Maka atas sebab untuk menyelamatkan diri daripada menjadi orang-orang fasik, ataupun menyelamatkan diri ataupun mengeluarkan diri daripada sifat orang fasik, maka hendaklah kita meletakkan mahabbat Rasul, cinta kepada Rasul, mengatasi akan segala perkara yang lain. Adapun perintah Allah yang ketiga itu ta'zim, iaitu mengagungkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah,
Bismillah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita dalam surah Al-Fat, meminta agar kita sentiasa memulia dan mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagai contoh, satu orang yang belajar di universiti maka dia akan memiliki ilmu dan pengetahuan. Satu orang yang pergi belajar maka dia akan mendapati ilmu dan pengetahuan. Akan tetapi satu orang yang bersahabat dengan ahli Allah, para kekasih Allah, maka akan diberikan dia beberapa perkara, antaranya mengetahui ataupun terbit pada dirinya adab kepada ilmu, dan yang kedua akan terbit kepada dirinya mahabbah, kecintaan, bukan semata-mata mempunyai ilmu dan makrifat, tetapi apabila dia masuk ke dalam suhbah, duduk bersama dengan para kekasih Allah, duduk bersama dengan para ahli tasawuf, maka diberikan dia beberapa perkara, antaranya terzahir pada dia adab akan ilmu, yang keduanya itu mahabbah, dan yang ketiga itu diberikan rasa zauq, iaitu rasa cinta, merasai kemanisan akan ilmu dan amal, dan yang keempat diberikan padanya, diajarkan padanya itu rasa ta'zim, mengagungkan Allah dan Rasul. Maka kata Imam Al-Qushairi radhiyallahu anhu wa arda, apabila kamu hendak mencapai akan apa-apa yang disebutkan tadi, maka hendaklah engkau bersama dengan ahli ilmu dan bersama dengan ahli tasawuf. Kerana Al-Imam Al-Qushairi menyatakan, barang siapa yang tidak mengambil adab daripada orang-orang yang beradab, maka tidak ada adab bagi dia. Maknanya barang siapa yang tidak mengambil adab daripada ahlinya, maka dia tidak akan dapat memiliki kesempurnaan adab yang sempurna. Maka atas sebab itu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, di zaman yang penuh dengan kerosakan ini, maka tidak ada jalan yang lain untuk menyelamatkan diri kita daripada kerosakan, melainkan kita kembali untuk bersuhbah, untuk bersama dengan ahli ilmi dan ahli tasawuf. فإذا قال قائل كيف أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لم يقل فاتبعوا الله، لم يقل. لماذا؟ لأنه لا يصح لأحد أن يأخذ من الله مباشرة، وإنما نأخذ من الله بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو صح لإنسان منا نحن أن يأخذ من الله مباشرة لكنا كلنا أنبياء، فنحن لا نأخذ من الله مباشرة، وإنما نأخذ من الله بواسطة أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. لو كان القرآن الكريم يغني عن الرسول، نعم كما يزعم بعض أهل الضلال، لأنزله الله، أنزل القرآن جملة واحدة على الكعبة المشرفة، ونادى جبريل عليه السلام في الأمة خذوا من القرآن واتبعوا الله في القرآن من غير احتياج إلى الرسول. ما دام ربنا سبحانه جعل القرآن وجعل معه الرسول، دليل أننا لا نتبع الله إلا باتباعنا للرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فنحن لا اتباع لنا للقرآن إلا من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الدرجة الأولى في الاتباع. نعم. Jadi sekiranya ada yang bertanya, bagaimana kita nak mengikut baginda Nabi SAW, sedangkan Al-Quran menyatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kalau kamu mencintai Allah maka ikutlah Rasul. Tidak dinyatakan oleh Allah sekiranya kamu mencintai Allah dan ikutlah Allah, kerana kaedah yang kita faham, tidak sah kita menerima ataupun mengikut Allah Ta'ala secara terus. Sekiranya ada daripada kalangan kita yang mengikut Allah secara terus, maka kita adalah anbiya, kita adalah Rasul, kerana hanya Rasul saja yang menerima daripada Allah secara terus. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, kalau kamu benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, iaitu Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian daripada orang-orang yang dalal, yang dalam kesesatan, mereka menafikan baginda Nabi dengan mengatakan kita boleh menerima terus Al-Quran. Sekiranya perkataan itu kita pahami, maka mengapa dan kenapa Allah Ta'ala tidak memerintahkan Al-Quran untuk diturunkan pada Kaabah? Dan apabila diturunkan pada Kaabah, maka malaikat Jibril boleh memanggil, hendaklah kalian ke Kaabah dan mengambil Al-Quran daripadanya. Perkara itu tidak berlaku. Akan tetapi dijadikan wasitah, perantara untuk kita menerima Al-Quran itu adalah mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka atas sebab itu Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia orang yang taat kepada Allah. Dan begitu juga barang siapa yang berbai'ah kepada engkau wahai Muhammad, maka ketahuilah bai'ah janji itu adalah bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iktibar yang pertama itu adalah kita beriktibar mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. فكيف أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن لي أنا الآن هل يمكن لي الآن أن آخذ مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو كان يصح لي أن آخذ من الرسول مباشرة لكنت مثل الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضوان الله عليهم التقوا بالرسول وأخذوا من الرسول. طيب، بعد الصحابة التابعون، بعد التابعين تابعوا التابعين، إلى أن وصلت الأسانيد في العلم وفي التربية والآداب إلى علماء زماننا اليوم. فأنا إذا أردت أخذ القرآن الكريم، هل آخذه من الله؟ أسمعه من الله؟ هل آخذه من الرسول؟ أسمعه منه؟ هل أسمعه من سيدنا جبريل؟ لا. طيب، ممن أسمع القرآن؟ وكيف أقرأ القرآن؟ لا أقرأه بهوى نفسي وبجهلي، أقرأه من طريق القراء الذين لهم إسناد متصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما آخذ القرآن من سلسلة القراء وبإسناد القراء فقد أخذته من الرسول بالوسائط، والرسول أخذه من الله. إذن أنا أخذته من الله بواسطة الوسائط التي وصلت بالرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن، الحديث النبوي الشريف، هل آخذه من الرسول؟ أسمع أنا الآن الحديث النبوي من الرسول؟ أنا في حجاب عنه. أنا آخذ الحديث من علماء الحديث، من المحدثين الذين وصل الإسناد إليهم من أهل زماننا، فنأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه، ويصبح لنا إسناد متصل بالرسول صلى الله عليه وسلم في علم الحديث. كذلك في علم الفقه، آخذ من الفقهاء الذين نقلوا إلينا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفقه والأحكام، آخذ من طريق الفقهاء. أنا لا أخذ مباشرة من الكتاب والسنة، آخذ الفقه عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الفقهاء، آخذ العقيدة بواسطة الأئمة في العقيدة، في علوم الكلام، في الأدلة النقلية والعقلية، آخذ العقيدة، عقيدة الكتاب والسنة بفهم الأئمة المجمع على إمامتهم. وهكذا في التربية. كل الأسانيد الآن الموجودة في الأرض، نعم، كما يوجد أسانيد في القرآن، أسانيد في الحديث، أسانيد في الفقه، أسانيد نعم في الفقه إلى الأئمة الفقهاء المجتهدين، يوجد في العقيدة، يوجد في التصوف أسانيد من أهل زماننا اليوم، أسانيد تتصل بالإمام الشيخ نعم الإمام الجنيد أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه في القرن الثالث الهجري، إمام الطائفتين، إمام العلماء وإمام الأولياء. الإمام عندنا أسانيد في الأرض من علماء أهل الأرض اليوم تصل بالشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، تصل بالشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه،
تصل بالشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه، تصل بالشيخ نعم شيخ نقشبند الأويسي رضي الله عنه، الإمام البدوي أحمد البدوي، الشيخ إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه، دول أولياء الأمة المحمدية. فهناك أسانيد وسلاسل تصلك بهم. فكما أخذت العلم بسلاسل العلماء تأخذ التربية والآداب والأخلاق والأذواق. أذواق، هناك شيء اسمه الذوق، ذوق طعم الإيمان أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذاق طعم الإيمان من رضي، من وصل إلى مقام الرضا. هذه مقامات أهل القلوب. ممن نأخذها؟ بالأسانيد المتصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أين نجد هذا في الاتباع؟ الله الذي قال لك فاتبعوني، للرسول فاتبعوني، قال في آية أخرى واتبع سبيل من أناب إلي. واتبع سبيل من أناب إلي. أولئك الأولياء أليسوا قد أنابوا إلى ربهم؟ ألم تشهد خاصة الأمة وعامتها عبر الزمن أنهم أنابوا إلى الله؟ إذا أنت مأمور باتباعهم. واتبع سبيل من أناب إلي. طيب، مؤمن آل فرعون، رجل مؤمن من آل فرعون كان يخفي إيمانا، يكتم إيمانا، يقول لقومه فاتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. بيجي واحد اليوم من أهل الضلال يقول أنت تتبعون الأولياء، تتبعون العلماء، ليش لا تتبعون الرسول؟ لأن احنا نتبع الرسول من خلال الأولياء والعلماء. لأن مؤمن آل فرعون قال فاتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. من أحق بالاتباع والهداية، مؤمن آل فرعون أم أولياء الأمة المحمدية وعلماء الأمة المحمدية والأئمة المجتهدون من الأمة المحمدية؟ من أحق بالاتباع؟ الذين أجمعت الأمة على إمامتهم، هذا الاتباع الصحيح. لذلك الله عز وجل قال ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. علامة الضال ليس له مرشد، وليس له اتباع، وليس له سند، وليس له سلسلة، مقطوع. مقطوع، والمقطوع لا صلة له ولا اتصال له، وليس على المنهج الصحيح. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما من كان له ولي مرشد فهو المهتدي الذي سلك طريق الهداية. واتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. نعم. Allah kemudian Fadlatul Syekh meneruskan bicaranya apabila satu orang mengatakan bagaimana aku ingin mengikut Rasul. طولنا عليك شوية ماشي الحال. Bagaimana aku ingin mengikuti Rasul? Sebelum ini kita berbincang bagaimana kita boleh, adakah kita layak untuk mengingati Allah secara terus? Maka tidak boleh. Adakah hari ini kita mendengar secara terus daripada baginda Nabi SAW? Kalau kita mengatakan aku ingin mengikuti baginda Nabi dengan mendengar terus daripada baginda Nabi, maka kita adalah sahabat, kita adalah ashabun Nabi, kerana para sahabat baginda Nabi yang mendengar daripada Nabi. Begitu juga turutan yang seterusnya, para tabi'in, mereka mendengar daripada sahabat, dan kita bukan mendengar daripada sahabat, maka kita bukan tabi'in. Begitu juga tabi'in dan seterusnya sampailah kepada kita. Maka hari ini kita mengikut Rasul adalah dengan mengikut orang-orang yang menyambungkan rantaian sanad silsilah kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tidak mendengar Al-Quran terus daripada Allah. Hari ini kita tidak mendengar terus Al-Quran daripada Sayyidina Jibril. Hari ini kita tak mendengar terus Al-Quran daripada baginda Nabi. Akan tetapi kita mendengar Al-Quran, kita membaca Al-Quran dengan sanad-sanad Ahlul Qura, iaitu sanad Ahlul Quran. Maka apa yang kita dengar daripada Ahlul Quran, yang mereka dengar daripada Ahlul Quran, yang mereka dengar sehinggalah sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi mendengar daripada malaikat Jibril dan ia terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga turutan-turutan ilmu yang lain. Sebagai contoh ilmu hadis, kita tidak mendengar terus daripada baginda Nabi, kita tidak tengah mendengar terus daripada mulutnya baginda Nabi, akan tetapi kita mendengar daripada ahli hadis, kita mendengar bicara ahli hadis. Maka mendengar kita daripada ahli hadis
pendengaran yang sama yang mereka dengar, samalah seperti mana para sahabat mendengar daripada baginda Nabi SAW. Begitu juga ilmu fiqh. Ilmu fiqh ini kita tidak mengambil dan tidak menyadurnya terus daripada Al-Quran. Kita hanya mengikuti para a'immah, kita mengikut para fuqaha al-mujtahidin yang mereka itu menerima ataupun telah mengadaptasi Al-Quran itu sehingga menghasil hukum-hukum fiqh yang padanya itu mempunyai silsilah sanad yang sampai kembali kepada baginda Nabi SAW. Begitu juga ilmu aqidah, ilmu kalam. Kita menerima ilmu aqidah, kita menerima ilmu kalam dengan qawaid, kaedah-kaedah yang telah disusun oleh para a'immah yang sahih, para a'immah yang benar. Maka kita mendengar daripada mereka, kita mengambil daripada mereka, maka mereka mengambil akhirnya samalah seperti mana para sahabat, samalah seperti mana baginda Nabi SAW. Maka kita berbincang tentang silsilah sanad di dalam Al-Quran, silsilah sanad di dalam hadis, silsilah sanad di dalam fiqh, silsilah sanad di dalam aqidah dan ilmu kalam. Begitu juga ilmu tarbiyah, begitu juga ilmu akhlak, begitu juga ilmu tasawuf. Mereka juga mempunyai silsilah-silsilah sanad yang patut kita sambungkan diri kita padanya. Maka ia membenarkan kita merasai ataupun menerima tasawuf itu sebagaimana yang diterima oleh para a'immah yang terdahulu, yang akhirnya menyampaikan kita kepada baginda Nabi SAW. Sebahagian daripada silsilah sanad ilmu tasawuf, yang mana bukan sekadar sanad ilmu tasawuf, sanad ilmu akhlak, ilmu dzauq. Kalau kita ingin merasakan ilmu dzauq, maka kita kena mengambil daripada orang-orang yang telah merasakan dzauq. Sesungguhnya baginda Nabi mengatakan dzaqa ta'mal iman man radiya billah, iaitu iman ini mempunyai dzauq, punya rasa. Maka dia dibenarkan oleh perkataan baginda Nabi dzaqa ta'mal iman, maka merasai akan nikmat iman. Maka rasa ini kita takkan boleh capai melainkan kita mengikut silsilah sanad tasawuf, sanad ilmu akhlak, sanad ilmu dzauq yang mungkin menyampaikan kita kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu juga yang akan menyampaikan kita kepada Sayyidil Imam Ahmad Ar-Rifai. Begitu juga akan menyampaikan kita kepada sanad Sayyidi Bahauddin An-Naqsyabandi Al-Uwaisi. Begitu juga akan menyampaikan kita kepada Sayyidil Imam Al-Badawi. Begitu juga akan menyampaikan kita kepada Sayyidil Imam Ad-Dusuqi. Maka mereka lah a'immah tasawuf yang padanya itu membawa kita kepada Al-Imam Sayyidil Imam Abu Qasim Al-Junaid, yang merupakan ulama ahlul ilmi dan sultan, iaitu guru bagi sekalian ahlul ilmi, dan begitu juga ahli tasawuf, yang mana Imam Junaid pada kurun yang ketiga hijrah. Dan sebahagian daripada firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hendaklah kita mengikut dengan kalimah ittibah itu, berpegang dengan guru-guru yang membawa kita dan menyampaikan kita kepada baginda Nabi SAW. Dan firman Allah Ta'ala, sebagian orang mengatakan, mengapa kita perlu mengikut para awliya, mengapa kita mengikut para ulama, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wattabi' sabil, dan ikutilah kamu akan jalan-jalan orang-orang yang telah kembali kepada Allah, orang-orang yang telah sampai kepada Allah, yaitu para awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka-mereka yang pada zaman Fir'aun, yang mereka itu beriman kepada Allah secara sembunyi-sembunyi, mereka juga mengatakan, ikutlah aku, sesungguhnya engkau akan bertemu dengan rasyad, yaitu petunjuk. Maka di sini ketahuilah, tidak ada orang yang lebih baik kita ikut pada ketika ini melainkan para kekasih Allah, para ulama, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian daripada ahli dalal, mereka menafikan tuntutan ini, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, mayyudlil, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada guru yang membimbingnya, tidak akan ada guru yang membawanya. Maka alamat ahli dalal, antara tanda-tanda orang itu berada pada jalan kesesatan, bila mana mereka tidak mempunyai guru-guru yang mursyid, bila mana mereka tidak mempunyai silsilah-silsilah sanad yang muttasilah, yang menyampaikan ia kepada baginda Nabi, dan bila mana dia tidak mengikut manhaj yang sahih,
Dan ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang disesatkan, ingin disesatkan oleh Allah, falan tajida lahu waliyan mursyida, maka dia tidak akan ada pembimbing yang memberi tunjuk jalan pada dia. Maka di sebalik faham kita pada firman Allah, maka orang-orang yang dalam kebenaran, mereka adalah orang yang mempunyai guru-guru yang mursyid, mereka yang mempunyai sanad yang muttasilah yang sampai kepada baginda Nabi, dan mereka yang berada pada manhaj yang sahih, manhaj yang diakui akan kebenarannya oleh para a'immah dan para ulama. حدثت قصة في بلاد الجزائر. امرأة أمام المحكمة لها قضية في المحكمة، امرأة جزائرية من عوام المسلمات ليست من أهل العلم. القاضي الحاكم في المحكمة يقول لها: أقضي لك بالكتاب والسنة أم بمذهب الإمام مالك؟ هكذا يسألها. قالت له: اقضي لي بما فهمه الإمام مالك من الكتاب والسنة، ولا تقضي لي بفهمك في الكتاب والسنة، لأن الإمام مالك أفهم منك في الكتاب والسنة. Jadi ada satu kisah yang berlaku di Jazair akan satu orang wanita biasa, iaitu wanita muslimah tetapi bukan daripada kalangan ahlu ilmi, bukan daripada kalangan ahlu ilmu, iaitu orang berilmu. Maka satu hari dia berhadapan dengan pertuduhan di mahkamah. Maka Tok Hakim tadi mengatakan, aku ingin, apakah pilihan engkau? Aku ingin menghakim engkau, menghukum engkau sama ada dengan Al-Quran dan Sunnah ataupun dengan mazhab Imam Malik. Maka jawab perempuan ini, maka engkau hakimi dan adililah aku dengan mazhab Imam Malik, yang mana Imam Malik mengambil mazhab dan membina mazhabnya menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Maka aku meminta engkau mengadili aku dengan mazhab Imam Malik, yang mana Imam Malik lebih faham Al-Quran dan Sunnah berbanding engkau. Maka jangan engkau adili aku, hukum aku menggunakan kepahaman engkau pada Quran Sunnah, tetapi aku ingin kau hukum aku menggunakan mazhab Maliki, yang mana mazhab itu, imam itu iaitu Imam Malik lebih memahami Al-Quran dan Sunnah berbanding engkau, wahai Tuan Qadi. فأنتم في هذه المدرسة وهذه الزاوية المباركة عند الشيخ علي والشيخ عبد الرؤوف وبقية الأساتذة لكم أسانيد متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم متصلون برسول الله عليه الصلاة والسلام. لكم إسناد في القرآن عن طريق القراء المجازين في القراءة. لكم إسناد في الحديث عن طريق المحدثين. لكم إسناد في الفقه الشافعي إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه الذي وصل إليه علم الصحابة والتابعين. لكم إسناد إلى أولياء الله. فاحمدوا الله على هذه النعمة العظيمة أن جعلكم من أهل الحق وعلى منهج أهل الحق، بخلاف غيركم غير أهل الضلال من هم أسانيد تصلهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد عندهم بعض أسانيد العلم ليس عندهم أسانيد التربية ولا أسانيد الآداب ولا أسانيد الأخلاق. فاحمدوا الله أن جمع لكم بين المنهجين، منهج العلماء ومنهج الأولياء، وهذه نعمة عظيمة اعرفوا قدرها واثبتوا واستقيموا عليها. Maka kalian para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya kalian berada di madrasah ini, di zawiyah ini, di bawah tarbiyah Fadilatul Syekh Ali, begitu juga di bawah tarbiyah Fadilatul Syekh Abdul Rauf dan para asatizah yang lain. Maka ketahuilah kalian adalah orang-orang yang beruntung, karena kalian mempunyai sanad yang bersambung kepada baginda Nabi SAW. Kalian mempunyai sanad-sanad yang muttasil, yang tidak ada pada orang lain. Kalian mempunyai sanad Al-Quran daripada sanad-sanad Ahlul Qura. Begitu juga kalian mempunyai sanad yang muttasil yang kalian terima daripada Ahlul Hadis. Begitu juga sanad yang muttasil di dalam fiqh, terutamanya fiqh mazhab Syafi'i,
dan begitu juga kalian mempunyai sanad yang muttasil bersama dengan aulia-aulia para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kalian memuji Allah, bersyukur dengan Allah akan kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kalian. Kerana sebahagian daripada yang lain, mereka tidak mempunyai sanad yang bersambung. Sebahagian daripada ahlul dalal, mereka tidak mempunyai sanad yang muttasil, bahkan maqtu', ataupun sekiranya mereka punya sanad, mereka hanya mempunyai sanad Al-Quran dan tidak mempunyai sanad hadis. Ataupun boleh jadi mereka mempunyai sanad Al-Quran dan hadis, mereka tidak mempunyai sanad fiqh. Tetapi sekiranya mereka ada sanad-sanad tersebut, tetapi ketahuilah mereka tidak mempunyai sanad yang muttasil kepada aulia Allah di dalam ilmu akhlak, di dalam ilmu tasawuf dan ilmu zauqi. Maka beruntunglah kalian, bersyukurlah kepada Allah akan kebaikan dan nikmat yang berada pada madrasah dan zawiyah ini. Sesungguhnya kalian menghimpunkan dua manhaj, iaitu manhaj ulama dan manhaj yang kedua itu adalah manhaj aulia. Yang kedua-dua manhaj ini adalah manhaj yang sempurna. من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمنهجين، منهج العلماء ومنهج الأولياء، يجد قلبه مع الله، ويجد قلبه في حضرة الله، ويجد الله عنده. المريض قال الحديث القدسي، الله يقول العبد يوم القيامة، حديث قدسي: عبدي مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدتني عنده. لماذا نجد الله عند المريض؟ لأن المريض يذكر الله ويذكرك بالله. طيب، أهل الذكر، أهل الفقه والعلم والولاية في الطريقين تجد الله عندهم، تجد الخشية، تجد الخشوع، تجد رقة القلب، تجد الإخلاص، تجد الصدق، تجد الأدب، تجد الحياء. كل أخلاق المؤمنين تجدها في المنهجين إذا جمعت بين منهج الفقه والعلم ومنهج الولاية. بينما الآخرون أهل الضلال والإضلال لا تجد عندهم الخشية، لا تجد رقة القلب، لا تجد الإخلاص، لا تجد الصدق، لا تجد الحياء، لا تجد الأدب. لماذا؟ لأنهم قطعوا صلتهم بأهل الله، قطعوا صلتهم بأولياء الله. أخذوا الفقه ولكن ما أخذوا أدب العلم، ولم يورثهم العلم خشية الله ولا الأدب والإحسان إلى عباد الله. فنحمد الله سبحانه أن جعلنا من أهل الهداية. نجد الله في مجالس الذكر، تجد الله عند المريض، وتجد الله عند أهل الذكر وعند الأولياء والصالحين. فيورثك ذلك الحضور مع الله، دخول حضرة الله، مشاهدة الله، مراقبة الله. تصل إلى المقام في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة والمشاهدة. Maka bersyukurlah kalian akan apa yang sedang kalian lalui. Maka ketahuilah mana-mana orang yang menghimpunkan kedua-dua manhaj, iaitu manhaj ulama dan manhaj wilayah, manhaj aulia, maka dia akan mendapati Allah pada hatinya. Dia akan dianugerahkan rasa-rasa kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kalau kita perhatikan satu hadis qudsi yang Allah Taala nyatakan pada satu hari dengan katanya dengan mafhum yang lebih kurang, kenapa kalian tidak menziarahi aku? Maka ditanya, engkau itu Allah, bagaimana kami ingin menziarahimu? Maka dijawabnya dengan menziarahi orang yang sakit. Maka barang siapa yang menziarahi orang sakit, maka dia adalah dia sedang menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa menziarahi orang sakit membawa kita kepada ziarah Allah? Kerana orang sakit mereka banyak menyebut nama Allah. Bila mana mereka banyak menyebut nama Allah, maka kebersamaan Allah bersama dengan mereka. Dan begitu juga orang sakit menyebabkan kita yang menziarahi mereka mengingatkan kita pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian beruntung dan bersyukurlah
pada manhaj ini, maka manhaj yang padanya ilmu, manhaj yang padanya fiqh dan manhaj wilayah, manhaj tasawuf, manhaj aulia ini akan menyebabkan kita dianugerahkan rasa khasyah, takut kepada Allah. Riqatul qalb, iaitu lemah lembutnya hati. Begitu juga akan diberikan rasa ikhlas, diberikan rasa siddiq, diberikan rasa adab, diberikan rasa malu, haya. Maka anugerah-anugerah ini diberikan bagi orang yang menggabungkan di antara dua manhaj, iaitu manhaj fiqh, manhaj ulama, dan manhaj wilayah, iaitu manhaj aulia. Adapun ahli dalal, orang yang sesat lagi menyesatkan, mereka tidak dianugerahkan rasa ini. Mereka tidak mewarisi apa yang diwarisi oleh mereka yang melalui manhaj ulama dan manhaj aulia. Sebagai contoh, mereka mewarisi ilmu, mereka mewarisi hadis, tetapi mereka tidak dapat mewarisi khasyah. Mereka tidak dianugerahkan siddiq, mereka tidak diberikan ikhlas, mereka tidak diberikan adab, mereka tak diberikan haya, kerana mereka maqtu', mereka terputus. Silsilah sanad mereka tidak sampai kepada para aulia. Mereka hanya punya satu sanad, mereka hanya ada satu silsilah, iaitu silsilah fiqh, silsilah ilmu, silsilah ulama, tetapi mereka tidak ada silsilah wilayah, silsilah aulia. Maka anugerah Allah yang diberikan bagi mereka yang menggabungkan dan menyampaikan dirinya dengan kedua-dua silsilah ini, diberikan khudur, iaitu rasa kebersamaan dengan Allah, dan diberikan muraqabah dan dianugerahkan musyahadah. Maka ini adalah hakikat ihsan apabila dijatuhkan oleh Nabi, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak, iaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan sekiranya tidak, engkau meyakini Allah melihat engkau. Maka inilah maqam ihsan yang diberikan bagi orang yang menggabungkan kedua-dua manhaj ini, yaitu muraqabah dan musyahadah. فإذا كان إنسان يصلي ولا يجد له قلبا في الصلاة، ما في قلب، ما في حضور. إذا كنت تقرأ القرآن ولا تجد قلبك عند قراءة القرآن، تطلب العلم في الكلية، في الكليات والمعاهد، ولا تجد قلبك. دليل إيه؟ دليل أنك بحاجة إلى قلب، بحاجة إلى أطباء القلوب تحضر معهم حتى يعملوا لك عمل جراحي. إذا واحد القلب تبعه ميت يحتاج إلى نفخ الروح فيه حتى يحيا قلبه. فإذا حي القلب تجد قلبك في الصلاة، تجد قلبك في القرآن، تجد قلبك في زيارة الصالحين، تجد قلبك عند الذكر، تجد حينئذ قلبك في الفقه والعلم والكليات والدراسات والتدريس. وهذا كله من مقام الربانية. الله عز وجل قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بعد الدراسة والعلم والتعليم كن ربانيا، كن مع الله، حاضرا مع الله في كل أحوال. Dan sekiranya kalian apabila kita menunaikan sembahyang dan kita tidak merasakan khusyuk, kita tidak merasakan hadirnya hati, khudur itu tidak punya ketika mana kita sembahyang ataupun kita membaca Al-Quran, kita menuntut ilmu, kita tidak punya hati, tidak punya rasa, tidak punya khudur dalam amalan-amalan tersebut, maka ketahuilah, hendaklah kalian membawa hati kalian bertemu dengan para ulama. Mereka ini adalah doktor-doktor yang boleh merawat hati-hati. Mereka ini adalah orang yang boleh menghidupkan hati yang sakit, menghidupkan hati yang mati. Maka hendaklah kalian duduk bersimpuh di hadapan mereka, kerana dengan bersimpuh itu akan menyebabkan hati kita akan dibelah dan diberikan nafas yang baru, ditiupkan roh yang baru. Akhirnya kita akan merasakan kemanisan ketika menziarahi orang saleh. Kita akan merasakan kemanisan, keseronokan hadir hati ketika mana kita menunaikan sembahyang, ketika mana kita membaca Al-Quran, ketika mana kita menuntut ilmu. Maka inilah yang disebut sebagai maqam rabbaniyin, iaitu satu kedudukan maqam rabbaniyin yang mana dinyatakan oleh Allah dengan mafhum apabila kita selesai daripada menuntut ilmu,
belajar dan sebagainya, hendaklah kita merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka maqam rabbaniyin ini adalah satu maqam bila mana kita melakukan segala perbuatan, maka kita merasakan kewujudan hudur hati kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. لقد أطلت عليكم، أطلب منكم السماح، وفي هذا القليل إن شاء الله يجعل فيه ربنا النفع الكثير. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كنت أحب أن أسمع من الشيخ العالم الجليل الشيخ عبد الناصر الخطيب حفظه الله، ولكن تأخر الوقت وأطلت عليكم. أخذت دوره يسامحني في ذلك. ونستمع من الشيخ علي حفظه الله. الختام عندكم. Jadi kata Saudara Syekh Abdul Hadi Kharsah, saya memohon maaf kepada tuan-tuan kalian hadirin hadirat kerana mengambil masa yang panjang. Maka maafkanlah saya di atas panjangnya bicara saya. Dan saya juga sebenarnya suka untuk mendengar bicara butir-butir bicara daripada Fadilatul Syekh